Selamat sejahtera kepada Dr. Afifi dan Encik Nasri. Kita kumpulan 10, tajuk kita ialah Sistem Metafizik. Ahli kumpulan kita ada Jolin Chua, Chen Yiling, Wang Jingshen, Chan Shuwei, Li Shuen, Tang Hongwei, Yu Jingjing dan Ku Jiayao. Sistem metafizik adalah kerangka pemikiran yang membantu manusia memahami aspek-aspek yang berada di luar dunia fizik yang dapat diamati seperti hakikat, eksistensi dan keberadaan Tuhan. Ini melibatkan pemikiran filosofis dari berbagai tradisi dan zaman. Hubungan antara metafizik dan manusia adalah erat kerana keduanya mencoba menjelaskan kualitas yang melampau pengalaman sensori manusia, termasuk tujuan eksistensi dan hubungan dengan alam semesta. Latar belakang sistem metafizik terdiri dari sejarah perkembangan pemikiran filosofis, kontribusi dari berbagai tradisi agama dan pemikiran-pemikiran filosofis dari tokoh-tokoh terkenal seperti Plato dan Aristoteles. Salam sejahtera semua, nama saya Yu Jingjing. Hari ini, mari kita merenggung bersama-sama ke dalam dunia yang menarik dan kompleks dari metafizik. Metafizik asalnya dari bahasa Yunani, meta yang bermaksud melampaui dan fisika yang merujuk kepada fisika. Merupakan sebuah cabang dalam filsafat yang memerhati sifat asal realiti yang tidak boleh dilihat secara empirik. Ia membuka tirai kepada soalan-soalan yang penting tentang kewujudan, realiti, identiti, kausaliti, masa, ruang, dan hakikat wujud itu sendiri. Di intinya, metafizik berusaha untuk memahami apa yang benar-benar wujud dan apakah makna di sebalik kewujudan tersebut. Ia terjumus dalam soalan-soalan yang amat penting seperti apa hakikat sebenar realiti. Dan tidak lupa, metafizik juga membuka ruang untuk memikirkan tentang hubungan antara minda dan materi serta perbezaan antara penampilan dan realiti yang sebenar. Salah satu perdebatan utama dalam metafizik adalah mengenai ontologi, di mana kita mengkaji sifat kewujudan dan kategori-kategori kewujudan seperti substans, sifat, dan hubungan. Dan jangan lupa tentang sifat kausaliti dan kata hubungan peristiwa yang metafizik turut meneraka. Ia membawa kita kepada perbincangan tentang determinisme, kehendak bebas, dan sifat kausaliti itu sendiri. Selain itu, konsep masa dan ruang turut menjadi tumpuan metafizik. Adakah masa adalah linear atau berkala? Adakah ruang adalah berterusan atau diskret? Akhir sekali, metafizik turut meneliti sifat identiti dan individuasi, membangkitkan soalan-soalan tentang identiti peribadi diri dan kesinambungan kesedaran. Secara keseluruhnya, metafizik adalah landasan utama dalam menyelami sifat realiti. Ia mengajak kita untuk merenungkan misteri-misteri dalam kewujudan dan peranan kita dalam alam semesta yang begitu luas. Salah satu faktor sistem metafizik ialah ontologi. Ontologi merupakan cabang metafizik yang mempelajari sifat-sifat yang mendasari dari entitas dan kategori-kategori yang membentuk realitas. Pertanyaan-pertanyaan ontologis termasuk sama ada substansi tunggal atau banyak, apakah dunia material terkait dengan realitas yang lebih tinggi, dan keberadaan abstrak yang independen. Faktor kedua sistem metafizik ialah kosmologi. Kosmologi mengkaji sifat dan asal-usul alam semesta secara keseluruhan. Ini menjawab soalan tentang sama ada alam semesta memiliki awal atau merupakan kekal, apakah entitas atau prinsip yang mendasarinya, dan bagaimana alam semesta ini berkembang dari waktu ke waktu. Bukan itu sahaja. Teologi bertujuan untuk mempertimbangkan persoalan kewujudan, sifat, dan hubungan dengan realiti transenden atau tidak logik. Ini boleh menjelaskan salah faham tentang sama ada terdapat prinsip rohani,
atau entiti ketuhanan yang mendasari realiti serta cara realiti fizikal dan rohani berkaitan antara satu sama lain. Faktor-faktor berikut telah menjadi asas kepada berbagai sistem metafizik yang berbeza, termasuk monisme, dualisme, idealisme, materialisme, dan lain-lain lagi. Idea dan konsep dalam sistem metafisik dapat bervariasi tergantung pada filosofi atau tradisi pemikiran tertentu. Berikut adalah beberapa idea dan konsep umum dalam sistem metafisik. Pertama ialah ontologi adalah cabang metafisika yang mempelajari eksistensi atau hakikat. Kedua ialah substansi dan eksistensi. Konsep substansi berkaitan dengan idea bahawa ada entitas mendasar. Konsep eksistensi berkaitan dengan keberadaan actual atau kenyataan dari sesuatu. Ketiga ialah idealisme. Idealisme adalah pandangan metafisik yang menekankan peran pikiran. Keempat ialah materialisme. Materialisme adalah pandangan metafisik yang menganggap bahawa satu-satunya realitas yang ada adalah materi. Kelima ialah determinisme. Determinisme adalah idea bahawa setiap peristiwa. Keakhir ialah kebebasan kehendak. Konsep kebebasan kehendak melibatkan gagasan bahawa individu memiliki kemampuan untuk membuat pilihan yang tidak terpengaruh oleh faktor-faktornya. Untuk kesan sistem metafizik memberi pengaruh pandangan manusia terhadap perkara yang tidak dapat dilihat. Isu hantu sering menjadi topik kontroversi bagi sesetengah individu yang percaya kepada konsep metafizik. Kewujudan hantu adalah satu kemungkinan yang benar. Sistem metafizik juga menjelaskan pandangan tentang peristiwa yang bertentangan dengan percayaan dera seperti keberadaan alam metafizik atau dimensi yang tidak dapat dilihat secara fizikal. Terdapat juga isu-isu semasa yang melibatkan pertembungan antara kepercayaan metafizik dan ilmu pengetahuan moden seperti kajian tentang UFO atau fenomena paranormal yang tidak dapat dijelaskan secara saintifik. Ini mengaris panduan tentang batasan pengetahuan manusia dan mencetuskan perbincangan tentang kebenaran di luar pengetahuan empirikal. Konsep metafizik turut mempengaruhi cara manusia merenungkan tentang kematian dan kewujudan alam baka. Contohnya, dalam agama-agama tertentu, wujud alam akhirat dan kehidupan selepas kematian menjadi fokus utama yang mempengaruhi tingkah laku dan keyakinan manusia dalam kehidupan ini. Kesimpulannya, sistem metafizik menyelidiki pemikiran filosofis yang kompleks untuk memahami realitas di luar ilmu pengetahuan empiris. Meskipun ada beragam pendekatan, semua mengeksplorasi keinginan manusia untuk memahami eksistensi dan tujuan kita. Pemahaman realitas adalah proses berkelanjutan dan diskusi tentang metafizik harus tetap terbuka terhadap berbagai pandangan. Penelitian ini tetap menjadi bagian penting dalam pemikiran manusia, membantu kita merenungkan makna kehidupan meskipun tidak ada jawapan pasti yang ditemukan. Sekian, terima kasih. Presentation kita sudah tamat. Sekian, terima kasih.